Bola sepak adalah sukan yang mana ianya diminati seantero dunia. Anggaran sebanyak 4 bilion peminat, sebanyak 200 negara yang berpartisipasi untuk sukan bola sepak. Sudah pasti apabila kita bicara tentang bola sepak, pasti ada ikon-ikon yang diminati ramai. Ikon-ikon ini lah akan menjadi ikutan sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam dunia bola sepak. Ianya memberi impak dan pengaruh kepada peminat sama ada dari segi gaya hidup maupun pelakon. Hari ini, Info For You channel akan membentangkan secara santai tapi sampai mengenai 3 kisah pemain Muslim yang wajar dicontohi ramai. Jangan lupa tekan button subscribe, like dan share jika anda suka konten-konten kami. Tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video kami yang akan datang. Untuk kisah pertama, Info For You membawakan kisah Mesut Ozil. Beliau dilahirkan di Germany, berumur 33 tahun, digelar sebagai Raja Assist. Merangkul pemain tahunan Jerman terbanyak iaitu sebanyak 5 kali. Pernah beraksi untuk kelab gergasi Eropah seperti Real Madrid dan menjadi pemain Jerman yang termahal apabila yuran perpindahan pemain sebanyak 50 juta euro ke kelab Arsenal. Beliau terkenal dengan sikap memberi dan dermawan. Beliau menjadi seorang duta kepada NGO Rays of Sunshine yang bertapak di United Kingdom, sebuah pertubuhan kebajikan yang membiayai anak-anak kecil untuk menjadikan impian mereka satu kenyataan dan juga membiayai yuran pembayaran perubatan mereka. Beliau juga mendermakan kasut 2014 World Cup beliau untuk membiayai pembedahan untuk 23 kanak-kanak Brazil. Pada tahun 2019, beliau dan isteri beliau mendermakan sebahagian duit mereka untuk pembedahan sebanyak 1,000 kanak-kanak yang memerlukan. Setiap hari Jumaat, beliau akan berkongsi ciapan di Twitter yang berunsur kerohanian seperti doa-doa yang memberi gambaran bahawa beliau adalah seorang Muslim yang bergantung kepada Allah. Dan seharusnya kita sebagai Muslim mengambil pedoman dan contoh sikap Mesut Ozil ini. Kisah kedua, Sadio Mane. Sadio Mane merupakan pemain bola sepak yang berasal dari Bambali. Beliau dikenali dengan sikap beliau yang rendah diri. Walau bagaimanapun, sikap rendah diri beliau tidak menghalang diri beliau untuk menyerlah di dalam padang. Beliau telah disenaraikan sebagai pemain yang kelima dan pemain yang keempat dalam ranking Best FIFA Men's Player pada tahun 2019 dan 2020. Sebabkan beliau membesar di komuniti yang serba kurang, beliau mempunyai sikap yang rendah diri. Beliau sentiasa ingin menyumbang disambil mengelak dari berbelanja secara mewah dan berlebihan. Beliau juga pernah menyatakan beliau tidak memerlukan atau mengumpulkan kekayaan. Beliau tidak memerlukan 10 Ferrari, 20 jam diamond atau 2 kapal terbang. Tambah lagi, beliau pernah berlapar, kerja di ladang dan bermain bola sepak secara kaki ayam. Beliau bersyukur dengan kehadiran beliau dalam permainan bola sepak yang membolehkan beliau membantu komuniti beliau membina sekolah, stadium, baju, kasut makanan pada kelompok masyarakat yang sangat miskin tegar di daerah Senegal. Semoga amal kita bersih dari sikap sombong atau riak. Ini kerana dalam satu hadis Nabi SAW berpesan, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah perasaan sombong. Semoga amal kita menjadi kita sentiasa duduk sama rendah, tegak berdiri sama tinggi seperti Sadio Mane. Kisah ketiga, Mohamed Salah. Mohamed Salah juga dikenali sebagai Mo Salah, dilahirkan di Mesir, berumur 29 tahun, pernah memenangi Premier League Golden Boot sebanyak 2 kali dan memegang rekod penjaring gol terbanyak iaitu 32 gol di dalam satu musim. Personaliti Muslim yang sederhana ini
juga berpegang teguh dengan agama Islam di mana jua beliau berada. Beliau dikatakan sering membaca Quran dan tidak pernah meninggalkan solat. Kajian yang dilakukan oleh American Political Science Review, pemindahan Salah ke Liverpool telah menurunkan sebanyak 16% jenayah yang berunsur kebencian dan mengurangkan Islamofobia di kalangan peminat Liverpool di atas talian. Pada tahun 2018, beliau membina hospital dan sekolah di kampung beliau di Naghri, di Mesir. Beliau turut menyumbang ambulans yang pertama di tempat tersebut dan membeli peralatan-peralatan perubatan bagi membantu masyarakat setempat di sana. Ketika COVID-19 melanda di seluruh dunia, Mo Salah sekali lagi menunjukkan contoh tauladan yang baik dengan mendermakan sebanyak 14 tangki oksigen ketika sesetengah hospital tidak mampu membiayai kos tersebut. Pada tahun 2019, beliau muncul muka hadapan majalah Time edisi 100 sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Sekarang sudah jelas, perwatakan Salah itu tidak semestinya tidak salah di hati peminat bola sepak. Jelas, dari 3 kisah tersebut, korang mesti tak perasan. Dalam hadis ada menyebut, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Membimbing orang menuju kebaikan adalah bentuk manifestasi dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tentunya ini adalah satu bentuk partisipasi besar dalam memperbaiki masyarakat seperti mana yang ditunjukkan oleh 3 pemain tadi. Okey guys, apa pendapat korang tentang kisah-kisah tadi? Jangan lupa tinggalkan komen pendapat korang di ruangan komen dan jangan lupa subscribe dan share kepada rakan-rakan anda. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum guys.